Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala sabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat hidup, yang mana nikmat hidup yang diberikan kepada kita ini, kita mensyukuri dan kita mengetahui itu adalah hak Allah Subhanahu taala. Bukanlah kita merasakan itu hak kita. Itu yang harus kita syukuri kerana kita memahami hidup kita ini adalah hidup hak Allah Subhanahu taala. Dia yang tahu mengatur kehidupan kita. Dia yang tahu menyusun kehidupan kita. Jadi segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah susunan kehendak. Jadi dia panggil tadi, iaitu segala yang berlaku dalam kehidupan kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya kita, melainkan semuanya adalah kehendak Allah ataupun pentadbiran Allah dan juga ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita fahami. Di situ kalau kita dapat dudukkan, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang nak dilihat oleh Allah. Kita sentiasa berada di dalam keadaan berada di dalam keadaan tidak ada daya upah ataupun tidak memiliki hidup, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki segala-gala. Semua yang ada adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena dudukkan, bukan sekadar kita berkata-kata, tetapi kita melakukannya dalam setiap detik-detik kehidupan kita, iaitu turun nafas kita, berhenti, dan segala al-ehwal kehidupan kita 24 jam ialah di dalam keadaan kita merasakan adalah hak dia, bukan hak kita. Rasa tu sendiri pun hak dia. Jadi kita olahkan lagi dalam kehidupan kita hingga tak ada sehalus zahara pun kita merasakan ada hak kita. Halus zahara pun tak ada kita rasakan hak kita. Semua semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak olahkan ni, kita nak bawa dalam kehidupan, setelah kita meyakini, kita nak bawa dalam setiap kita. Itu dinamakan keimanan. Maknanya kita akan merasakan, maknanya keadaan diri kita ini sentiasa kita ni dikontrol, kita ni dimiliki oleh Allah. Sentiasa kita rasakan setiap pergerakan kita ini diatur oleh Allah. Kudrat, kekuatan kita ini semua kekuatan Dia lah yang menggerakkan. Jadi setiap sesuatu yang disusun dalam kehidupan kita, Dia yang menyusunkan. Jadi tak ada lagi kita nak memikirkan kita yang menyusun segala sesuatu hal. Bukan maksud saya kita duduk diam, bukan. Kita diam pun Dia yang suruh diam. Kita bergerak pun dia ada orang salah faham, dia ingat kita ni fahaman maknanya duduk diam. Bukan maknanya kita ni menyerahkan diri kita kepada Allah, kita duduk diam. Sebenarnya bila kita serah diri kepada Allah, maknanya Dia yang kontrol kita sebenarnya.
Nak ke mana semua dia yang bagi kehendak. Kalau kita kata itu kehendak kita, itu dah salah. Mana kita mengakui kita ada. Padahal tu semua kehendak dia, bukan kehendak kita. Cepatlah kutip. Orang tengah ni. Jadi semua kehendak-kehendak Allah. Kita nak perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita. Ya, banyak yang kita bila dah belajar ni kita banyak mengetahui banyak kesilapan yang kita lakukan. Berbanding kalau kita tak belajar, kita terus merasakan seolah-olah kita tak ada melakukan kesalahan. Kita mengangkat barang kita tak ada rasa. Tapi bila kita belajar ni, kita dah mula takut kita nak merasa ada keadaan diri kita. Maka kita olahkan lagi. Dan Allah bagi yang kita maksudkan ada petunjuk-petunjuk untuk skill untuk kita menghadapi. Untuk abang pusing tu tadi kan, tu nampak. Kita rasakan kudrat Allah SWT yang menggerakkan kita. Ya. Jangan pula kita merasakan seolah tak ada apalah, itu pun nak rasakan. Jangan. Kita perlu rasakan. Setiap kehidupan kita sedut nafas pun kita nak merasakan dia yang sedut. Sebab kita nak menjaga taruh nyapu tu. Kita nak menjaga kesucian tu tadi, supaya jangan ada. Kalau ada rasa kedirian, maknanya kita telah mengotori. Keakuan diri itu adalah satu najis, satu kekotoran. Tidak bersih, tidak suci. Bila tidak suci, kita tak berada dalam keadaan ahsanu amala. Yang bila Allah pandang pada waktu itu adalah kita dalam keadaan keakuan diri. Iaitu kita merasakan kita ada. Maknanya kita dah wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ada dua, ada kita ada. Padahal kita tak ada. Mengapa kita nak mengaku kita menompang kekuatan hidup Allah? Kita kata itu hidup kita. Kita pun sama-sama ada memiliki hidup. Kita sama-sama memiliki kekuasaan. Salah tak? Salah. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Supaya diri kita sentiasa jaga dalam kesucian. Itulah jaga kesucian tu, pengakuan diri. Supaya saya bagi tahu macam mana Al-Quran ni tadi. Perbezaan Al-Quran dengan syair. Kan zaman Nabi syair top kan? Jadi bila turun Quran, syair semua hilang. Perbezaan antara syair dengan syair ni maknanya dia melantunkan pada keadaan orang tu, dia menghayati sesuatu yang contohnya dia berada di dalam nikmat makan tu, dia hayati, lepas tu dia ceritakan syair. Tapi Quran jauh. Quran ni Allah Ta'ala fanakan Rasulullah, leburkan, bersihkan hingga tak ada kedirian Rasulullah. Maka Allah pakaikan pendengaran dia tu pendengaran Allah, kefahaman tu kefahaman Allah. Waktu tu bila dibersihkan betul-betul, tak ada kedirian Rasulullah, maka Quran tu turun. Maka Allah meminjamkan kalam Allah untuk Rasulullah SAW berkata. Jadi sucinya Quran tu gitu. Jadi sampai itu, jadi maknanya Rasulullah tu dah tak ada, baru Rasulullah tu bercakap. Berbeza dengan syair tadi. Di situ kelebihan-kelebihan yang maknanya Al-Quran tu dengan syair berbeza bang. Abang hafal Quran berbeza, orang yang hafal Quran tadi berbeza. Dia adalah kesucian dan dia menjaga kesucian. Jangan dia mengatakan itu kalamnya, tapi itu adalah kalam kesucian. Jadi dia bersebut tu tadi orang yang menyimpan 30 juzuk Al-Quran, di mana orang pilihan Allah. Jadi dia kena jaga kesucian dia, jangan ada rasa kedirian dia lagi. Kalau dia masih ada rasa kedirian, maknanya dia cepat kena hilangkan. Supaya kesucian 30 juzuk, maknanya dalam tu sentiasa dijaga. Itu pasal orang-orang hafal Quran ni dia kena perhatikan betul-betul. Tak boleh lihat benda-benda tak elok, tak boleh dengar benda-benda tak elok. Perangai dia semua, akhlak dia semua, untuk nak
menghilangkan rasa kedirian dia kena lakukan. Berbanding orang yang tak menghafal Quran tu, dia sebab apa, bila Quran ni tadi bila ada kotoran ni, tak ada kedirian, tidak suci, dia susah nak menerima tu tadi, nak melekat. Dia perlukan betul-betul pengosongan diri, betul-betul dalam kesucian, tak ada diri, maka Allah tu akan mengleburkan dia. Kemudian Allah akan gantikan hidup dia tu hidup Allah. Kemudian Allah gantikan pendengaran dia, dia merakam apa yang Allah Ta'ala downloadkan. Apa yang Allah Ta'ala suruh beritakan, maknanya sampai kat dia bersih. Kerana dia dibersihkan oleh Allah, lalu dia keluar kalam Quran tu adalah kalam yang daripada Nabi tu sangat suci. Jadi bergantung pula yang dengar tadi. Kalau yang mendengar pula keadaan pun suci juga, matikan diri, dia juga akan menerima solid suci juga langsung pada Rasulullah, daripada Allah, Rasulullah terus ke telinga sahabat-sahabat tu, langsung dia memahami. Dan Quran tu tadi, dia bukan maknanya, dia akan contoh cerita penduduk kafir, Rasulullah tu akan berada di situ. Maknanya dia panggil tadi ijmal. Ijmal tu maknanya kita tengok hutan, tapi sebenarnya kita nak tengok dalam hutan tu nak tengok harimau. Jadi kita tak nampak hutan tu tadi. Ijmal ni memudahkan supaya kita nampak ala tujuan dia, iaitu hari. Jadi kita tak nampak dah ada masalah apa kat hutan dah. Kita nampak itu ijmal nama. Jadi Rasulullah ni maknanya Allah Ta'ala memberi dia ijmal. Ijmal ni mana? Clear, yang dia nampak ala tuju dia adalah Allah je. Banyak macam-macam. Tapi bila Allah dah bagi ijmal special, kita nampak apa ala tujuan tu. Allah adalah mengesakan Allah, dia jaga tu je. Itu yang dalam masa 5 minit wahyu download tu sampai pada Allah pada Rasul, tapi dalam tu macam-macam. Maknanya Rasulullah berkehidupan dengan penduduk kafir tu satu set dalam masa 5 minit aja. Cerita tu maknanya mungkin 3-4 bulan, tapi Allah ijmalkan dia. Jadi hala tuju tu jadi kecil, terus Rasulullah boleh ceritakan punya cerita lama tu. Itu specialnya Quran tu tadi. Tapi syaratnya Rasulullah tu harus difanakan, dileburkan, tak ada kedirian Rasulullah, kesucian. Waktu kesucian tu Allah lagi bersihkan lagi. Waktu Allah dah pasingkan tadi. Sebab Allah yang Maha Suci, bersih, dia pasti akan meletakkan ke tempat yang bersih. Faham tak bang? Jadilah itulah aturan-aturan yang kita kena faham. Bila kita membaca Quran, jangan kita nak baca Quran tu nak cepat. Dia ada maqam-maqam dia. Walaupun huruf dia huruf titik, ada titik di atas, ada titik di bawah, ada titik 2, ada titik 3. Kan? Apa cerita dia tadi? Jadi kita kena membaca isyarat-isyarat dia tadi. Itu bukan manusia yang meletakkan titik 1 atas, titik bawah 2. Tak, itu semua adalah isyarat-isyarat, simbol-simbol yang Allah nak terjemahkan. Walaupun kita jangan pandang mudah titik je. Titik tu pun ada maksud dia. Contoh huruf nun. Huruf nun, titik dia di atas. Apa makna titik di atas tu, Mak Haji? Abang. Jadi kita tak belajar ke situ. Kita hanya belajar huruf tu, hanya titik dia. Tapi kita tak faham. Nun jauh di sana. Nun, huruf nun. Nun jauh. Nun jauh kat mana? Nun jauh. Di mana jauhnya tadi? Tak bertempat. Jauh tidak bertempat. Nanya, macam mana tu? Nun mengkhabarkan kepada kita kalam Allah. Dia sampai kepada kita, itu kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huruf titik tu aja tidak aku pandang sesuatu titik tu melainkan Allah dahulu. Nun tu maknanya titik tu Allah dahulu. Nun kita makrifat, angkat takbiratul ihram, makrifat huruf titik tu.
Dia jadi titik, daripada titik tu kita nampak cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad tu kepada Nur Zat Allah Ta'ala. Nun, leburlah kita cahaya tu masuk. Allahu Akbar. Jadi kita ngangkat takbiratul ihram, huruf nun tu mesti kita makrifatkan. Nun tu berada di dalam keadaan gaib. Bukan kita kena hadirkan sebab di situ ada nur. Kat titik nun tu ada apa? Nur. Nur tu yang nak kita leburkan. Kenderaan untuk roh kita keluar. Allahu Akbar. Nun tu naik kepada titik tadi. Nur Muhammad. Dia bawa kepada Nur Zat Allah Ta'ala. Di situ baru kita tahu dia lah menyembah diri dia. Zat semata-mata. Jadi, itu rahsia takbiratul itu anak kunci dia. Kalau kita angkat takbiratul ihram, kita tak nampak cahaya tu, tak leburkan kita. Kita ada lagi kedirian, mana kita tak khusyuk. Dia syarat nak khusyuk. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, mesti anak kunci dia takbiratul ihram tu mesti kita tahu menukarkan diri kita, tak ada bersiap-siap supaya kita boleh naik kenderaan tu, roh kita keluar, masuk kat nun Allahu Akbar, terus tak ada kita. Dia semata-mata menyembah diri dia. Setiap perkataan, setiap ucapan, setiap rukuk, setiap sujud, setiap apa keadaan kita semuanya di sifat jalal, sifat jamal, sifat qahar, semua sifat dia. Sifat dia menyembah pada zat esanya. Sifatnya esa, zat dia esa af'al, esa asma, semua dia. Allah pun dah esa nama, sifat pun esa, bentuk pun dia juga. Dia membentukkan dan juga zat sekelilingnya semula dia. Segala-gala alif, lam, ha, af'al, asma, sifat, zat seluruhnya dia, tak ada lain dah. Esa semuanya. Gitulah keadaan apabila kita dah mengetahui bahawasanya kita berada di dalam keadaan la ilaha il, tak ada semua. Tak ada kita, tak ada Tuhan, tak ada semua. Yang ada hanya Allah, baru betul. Tapi kalau kita Allahu Akbar, ada lagi diri kita yang Allahu Akbar, kita dah nampak nun tadi, titik. Kita dah nampak, kita dah roh kita keluar, tak ada tenggelam mati, selamat tinggal dunia. Tak ada nama lagi kita dah, yang ada nama Allah. Tak ada lagi bentuk kita, yang ada bentuk Allah yang membentukkan. Afal. Tak ada lagi sifat perangai kita, melainkan sifat Allah. Jamal, kamal, kahar. Itu sifat dia semua. Dan tak ada lagi semuanya, melainkan zat dia semata-mata. Jangan diingat lagi batang tubuh kita, jangan diingat lagi nama kita, jangan diingat lagi sifat kita, jangan diingat semua-semua tak ada dalam solat tu. Jangan diingat, belajar jangan ada rasa. Nanti terbawa-bawa di luar solat kita pun tak ada. Baru betul solat tu nama khusyuk wa tawaduk. Khusyuk dan tawaduk. Tutup dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah tadi kehidupan kita ni nak diolahkan supaya seperti Rasulullah SAW sentiasa menerima wahyu-wahyu ataupun langsung daripada Allah SWT. Ada yang menerusi malaikat, tapi banyaknya menerusi langsung daripada Allah, download. Itu dengan cara gitu, kesucian, menghilangkan diri, tak ada keakuan diri, Allah leburkan, Allah yang barulah Allah download. Maknanya Muhammad ini adalah penterjemah Allah. Maknanya Allah memberikan tadi sesuatu kepada Muhammad sebab Muhammad tu suci. Jadi dia tu maha suci. Jadi beruntung kita kerana Nabi Muhammad SAW dia membawa kesucian tadi. Dengan kesucian kita mendapat rahmatan lil alamin. Itulah cara Rasulullah tu. Itu yang saya cakap tadi. Dia tauhid lah. La ilah, tak ada diri dia. Betul-betul bukan cakap dia. Tak ada diri dia. Muhammad tu pun dah gaib. Tak ada. Gaib hilang, tinggal Ahmad. Ahmad pun gaib, tinggal jadi dia tu macam tu keadaan dia, baru dah dia dapat merakam yang apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau dia ada kedirian, dia tak dapat merakam. Kalau syair ni dia bukan merakam. Syair tu dia kita olahkan macam orang buat filem. Dia buat tak sedih, baru dia sampaikan dalam filem. Tapi berbeza jauh dengan
Dia betul-betul kena ada kesucian, betul-betul kena menghilangkan betul-betul kedirian tu. Apa tu, Allah pula yang akan betul-betul hilangkan, fanakan. Dia hilang diri dia, waktu dia hilang tu 5 minit, tahu-tahu sedar balik, download dah. Gitu Imam Mahdi nanti gitu lah. Dia pun tak tahu siapa. Bila dia solat 2 rakaat nanti, habis solat 2 rakaat, dah download dah. Dia dah tahu watak dia, cerita dia apa. Masuk. Apa yang nak dibawa dalam kehidupan tu, dia dah tahu dah apa kerja dia. Baru dia tahu. Sebelum ni dia tak tahu diri dia siapa. Tapi dia memang tahu dia alul bait Nabi, dia tahu. Tapi dia tak tahu dia ni akan dilantik. Jadi itulah kehidupan kita ni. Bila kita selalu hilangkan diri, selalu merasakan dia aja, di situ kita akan menemui kebahagiaan. Iaitu bila dah tak ada rasa kedian, Allah leburkan kita, baru kita dapat download. Maknanya kita akan menyatakan diri je. Bukan lagi kita jadi yang nyata, tapi kita menyatakan dirinya. Jadi adanya kita menyatakan lain, berbeza. Kalau kita tak faham, kita rasa kita nak nyata, kita nak ceritakan, kita yang mendengar. Berbeza perkataan yang keluar dari mulut orang yang mengatakan dia punya perkataan, dia punya penglihatan, dia punya hidup lain. Tak boleh download kat jiwa-jiwa yang suci. Akan ada dinding-dinding yang kita tak nampak menghalangi. Tapi kalau orang tu betul-betul letak kedirian dia, betul-betul suci, Allah akan bagi kepada dia, dan dia boleh download kepada orang yang hatinya yang masuk dalam Quran tu, yang punya suci Quran tu begitu. Dia tak boleh disimpan kalau orang ada. Dia kalau orang Yahudi ke, dia memang hafal Quran, tapi dia tak dapat yang saya maksudkan tadi. Dia hanya boleh bercakap sih, tapi pelaksanaan yang dia dapat, maknanya dari segi yang asliah, iaitu mematikan diri dalam keadaan dia baca tu tak ada kedirian dia. Allah leburkan lagi. Waktu tu dia menyebut tu bukan perkataan, tapi dengan kefahaman yang Allah bagi. Macam saya cerita tadi, Rasulullah kalau dia nak dapat cerita tentang penduduk kafir, dia orang bertanya, terus Allah Ta'ala fanakan lagi, leburkan Muhammad tadi, hilang kedirian dia. 5 minit aja ataupun 3 minit Nabi dah boleh ceritakan kisah. Sebab Nabi dah dibawa ke makam tu tadi, yang saya cakap ijmal tadi. Kita tak nampak dalam hutan tu, kita nampak ala 7 kalau harimau. Terus Allah bagi yang mustahak tu, terus kita boleh ceritakan dalam hutan tu ada apa tu. Sebab Allah dah memendekkan. Allah boleh memanjangkan masa. Dan Allah boleh natural macam biasa masa boleh. Macam penduduk kafir kan, dia boleh memanjangkan masa tu tadi, tapi sebenarnya dia rasakan baru 1, padahal dia dah panjangkan masa tu 300 campur 9 tahun. Tapi bila dia bangun, dia tertanya-tanya sesama dia, baru kita tidur 1 malam, baru tak lama. Pasal kita macam biasa juga. Rupanya bawa duit tu baru tahu. Duit tu umurnya 309 zaman Raja Zalim. Baru dia terperanjat dengar. Ya, kita rasa macam tidur 1 hari. Bukan tidur lah rasa. Cepat sangat. Allah boleh buat itu. Itu tak ajaib lagi Allah Ta'ala kata. Macam apa Iskandar, Zulkarnain, dia membuat tembok Yajuj wa Majuj. Dia buat tembok tu, maknanya kalau sampai ke kita mungkin dalam 20 ribu tahun kot. Zaman Rasulullah ke kita pun dah 1400 tahun. Mungkinlah 20 ribu tahun kata dia pagar. Nanti bila dipagar tu Allah Ta'ala janji akan hancur, kan? Walaupun dia lubang-lubang tak jadi, cukup masa Allah Ta'ala kata nanti lepas Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj keluar, waktu tu Allah akan binasakan tembok tu. Allah dah berjanji gitu. Nanti bila dia keluar pula, dia tu rasa macam bau 1 hari ataupun baru rasa sebulan. Jangan minum. Dia rasa macam gitu Allah bagi. Jadi dia beranak pinak dah tu. Tapi dia rasakan begitu cepat masa tu. Maknanya dia tak terasa dia duduk lama. Padahal dah 20 tahun kau sampai kepada kita ni, dia baru nak keluar. 20 tahun.
Bayangkan. Tapi dia tetap rasa utuh macam tu, macam baru rasa sebulan atau 2 bulan. Allah boleh buat gitu. Lepas tu dia beranak pinak pula rasa tu. Begitulah keadaan diri kita ni. Allah boleh buat gitu. Jadi bila kita amalkan, masuk. Salam. Jadi bila kita amalkan, kita betul-betul hilangkan diri. Jadi kita duduk dalam kubur, Allah boleh cepatkan kita, tahu-tahu kita dah dibangkitkan di pada mahsyar. Dan kita berada di pada mahsyar, Allah pemudahkan kita. Sebab apa? Kita selalu amalkan surah Kahfi. Kan salah satu dia punya kebaikan dia tu tadi, Allah nak ganjarkan kepada kita bahawa kita akan cepatkan. Macam penduduk Kahfi, macam Ya'juj dan Ma'juj tu. Makna masanya kita duduk dalam kubur, kita ingat baru 1 malam. Rupanya dah sampai kepada mahsyar baru dibangun. Dimudahkan oleh Allah. Kita duduk dalam kubur tu tidur senyap, boleh. Ataupun dibawa ke tempat bahagia ke, ataupun tengoklah. Tapi syaratnya kita amalkan surah Kahfi. Jadi surah Kahfi ni sungguh bagus. Pelindung kita. Maknanya Allah melindungi kita macam-macam. Dalam keadaan yang perit, Allah akan percepat. Itu salah satu penduduk Kahfi dengan Ya'juj Ma'juj. Allah kan 309 tahun macam tidur 1 hari. Jadi kita amalkan selalu surah Kahfi, insya-Allah pasti Allah akan bagi keyakinan kita. Kita dalam kubur, bangun tahu nak kumpul pada mahsyar. Dan pada mahsyar pun kita seolah-olah dipercepatkan, seolah-olah kita dah berada di tempat yang tenang dah Allah bagi. Kita harapkan memang kita itu disuruh kita selalu amalkan. Kita selalu amalkan dalam kehidupan kita. Fahami surah Kahfi itu tadi. Bukan saja melindung daripada fitnah Dajjal. Dia melambatkan, maknanya dia boleh cepatkan keadaan zalim tu. Tahu-tahu orang lain rasa setahun lebih Dajjal tu. Tapi kita bila amalkan surah Kahfi, Rasulullah kata rasa macam 1 hari je macam dah. Ataupun sebulan kita rasa kepayahan tu. Kita kena selalu baca surah. Allah boleh hari-hari. Tak ada pun suruhan tak. Cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dengan Husin hari-hari baca surah Kahfi. Kita tak pernah dengar. Tapi saya dengar sendiri ada wali Allah kata, itu amalan harian dia hari-hari. Kadang-kadang 2-3 kali. Sebab dia dah sebati dalam hidup dia. Sebab zaman dia tu, dia dah kata zaman dia tu dah akhir zaman. Datuk dia tu Rasulullah suruh. Jadi dia baca banyak-banyak untuk cover orang lain sekali. Bukan dia baca hari-hari 2 kali, 3 kali tu untuk dia aja. Untuk jadi baca hari-hari supaya kita dapat nanti dibagi oleh Allah wazidnahum, dia bagi petunjuk-petunjuk, pecahan-pecahan ayat. Jadi kita nampak musuh-musuh tu tadi nak datang, kita dah nampak dulu dah. Sebab dia dah pelambat kan. Dia boleh percepatkan. Untuk kita yang amalkan surah Kahfi ni, kalau bahasa kita kimia yang sangat halus. Maknanya perkara-perkara gaib ni kita akan dapat tahu dulu. Sebab kisah kan ada kisah Nabi dia dalam tu. Betul? Nabi dia kan dia tahu apa yang akan terjadi, apa semua. Allah bagi dia di sisi Allah ilmu tu. Sebab dia sentiasa tak ada diri dia. Bila tak ada diri dia, Allah akan tunjukkan kat Lauh Mahfuz tu, orang ni akan jadi macam mana, A sampai Z. Orang ni macam ni, orang ni. Tiba time kat budak tu, Allah Ta'ala kata kau bunuh. Nanti dia akan datang, dia kafirkan mak bapak dia. Jadi dia punya ilmu tu di sisi Allah. Bukan nak merendahkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa tu nak melengkapkan Nabi Khidir punya ilmu, yang mana menunjukkan bukan Nabi Khidir itu hebat. Allah tu hebat. Jadi Allah zahirkan Nabi Khidir. Allah tu lebih tahu lagi. Jadi dia tajalikan melalui Nabi Khidir. Jadi bila kita amalkan surah Kahfi nanti, termasuk juga kita akan dapat tahu yang ke depan kita ni. Musuh nak buat apa-apa kita dah tahu dulu. Ini macam ni.
Bukan sebab kita hebat, tapi Allah nak ceritakan dulu benda yang akan Allah, bukan kita ni hebat, Allah nak ceritakan dulu gini, dan Allah bagi kita tugas untuk settlekan dia. Ataupun kalau nak pelihara lah, untuk hukuman lah. Kita dah tahu dulu dia ni nanti penghabisan dia macam mana ni. Allah bagi tahu. Bila Allah dah bagi tahu penghabisan dia, dia akan rosakkan banyak orang. Allah Taala kata bunuh. Dalam cerita tu gitu. Jadi bukan maksud bunuh tu bunuh, maknanya kita gunakan pedang la ilaha illallah. Maknanya bukan maksud mesti nak bunuh. Itu cerita tu meyakinkan, maknanya orang yang dah lenyap, dah tak ada kedirian, ilmu dia ada ilmu di sisi Allah, dia apa yang Allah Taala kata lubang perahu, dia tak banyak cerita. Nak kata lagi, kenapa ya Allah nak lubangkan perahu ni elok-elok nanti bocor? Tak ada. Dia tak ada soal jawab. Pasal dia dah tak ada dia tahu apa tahu, datang dia terus buat je. Macam kita kenapa nak macam itu gagal kita. Kalau nak, kita masih lagi kurang yakin dengan Allah. Dia dah betul-betul yakin apa terlintas je khatir Rabbani daripada Allah, terus dia buat cepat. Dia tak ada nantilah ke lah, tak ada. Dia jenis suci, dia dah hilang kedirian dia, baru boleh buat je. Terus dia bocorkan, dia tebuk, terus tangan dia boleh sampai ke dasar laut dalam, ambil tanah liat yang bawah, boleh sampai tangan dia. Itu jangan ceritalah, makna dia ikut arahan Allah, dia suruh buat kita, Allah buat, tak sampai. Dia bukan kata macam mana aku nak celup tangan aku ya Allah. Tak ada dialog tu dah. Dia datang spontan dia. Bocorkan tampal ni tu, jadi buruk. Bertampal-tampal. Tanah liat tu pun jadi keras naik ke atas. Itu dia memang orang macam tu, memang dia dah pasrah betul-betul dengan Allah. Dia tahu bukan diri dia dah. Ya. Dia tahu. Betul? Ada apa kapal besar lalu dia abaikan. Musa kata apa kapal perahu kita elok-elok dilobangkan. Aku dah bagi tahu dah Musa, kalau kau nak ikut aku jangan banyak cerita. Sekarang ni kau dah banyak cerita. Kan dah berjanji tadi. Minta maaf. Apa nanti aku ceritakan. Aku bagi peluang lagi. Bagilah maafkan aku terlepas cakap. Okey. Yang kali kedua tu yang dia bunuh budak. Dia bunuh budak, jangan ceritalah macam mana pisau ke apa, yang penting dia bunuh. Jadi Nabi Musa tengok keadaan macam tu, syariat Nabi Musa bunuh akan dibalas bunuh. Kitab dia Allah bagi kan. Jadi belaga pasal kau dah janji nak ikut dengan aku, jangan kau pertikaikan syariat aku. Aku ikut arahan kau. Tapi Musa tak boleh tahan. Apa budak tak berdosa, belum akil balik lagi kau bunuh ni, apa salah dia? Nabi Musa kata, Nabi dia kata, engkau dah tersalah lagi. Baru tengok aku salah. Nanti kali ketiga kalau aku salah, cukuplah. Maknanya engkau dah bagi aku peluang dah. Tak. Nabi dia bagi peluang lagi sekali. Jadi dia dah minta maaf macam tu kan. Pergi ke tempat orang kampung baling lah, tak hormat dia lah orang kampung. Lepas tu ada tembok runtuh. Jadi dia bangunkan. Allah suruh bangunkan. Dah bangun, dah siap cantik, penat-penat apa, berapa hari dah. Kan? Nabi Musa kata pula, kan boleh kita ambil upah. Kita dah boleh dia bagi kita jamu makan ke upah apa-apalah. Kita dah buat naikkan tembok cantik-cantik. Nabi dia kata cukup sampai sini. Salah juga kalau kau tegur. Masih nak minta upah lagi kan. Kenapa tu? Itu nak ajar kita, maknanya membaca masa yang ke depan. Kita jangan maknanya masa ke depan ni kita rasa kita boleh, tapi masa ke depan tu harus dengan Allah. Jadi ditunjukkan tembok tu, bawah tu ada harta anak yatim. Jadi bila dia naikkan tembok tu akan bertanda. Jadi apa tu? Kita kena wariskan kepada anak-anak kita, orang-orang lain untuk mentauhidkan kepada Allah. Harta tu adalah mengesahkan Allah. Kita kena baca. Bukan makna harta yang ada bawah-bawah tu. Harta. Macam Nabi Sulaiman kan, saya cakap tu hari. Wa warisa Sulaiman ibn Daud. Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi Daud. Kalau kita fikir Nabi Daud memang raja kaya. Jadi Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia, kekayaan bapa kerajaan dia, bukan. Kita jangan salah tafsir. Sebenarnya dia mewarisi kenal Allah.
Itu lebih hebat daripada kerajaan. Itu maksud saya. Jadi gitulah cerita-cerita macam ni. Kita kena selalu baca. Dia akan datang yang lain nanti. Wazidanahum, petunjuk-petunjuk yang lain. Ni hari macam ni dia cakap, besok macam ni pula. Tapi cerita yang sama. Dia bagi kita faham. Kenapa lubang perahu? Kenapa kita kena hidup zuhud? Nampakkan kita dah memang cantik, tapi kita mana kita nak kena tunjukkan yang kita ni zuhud lah. Maknanya nampak, orang tak nampak kita punya luaran kita. Orang ingat kita ni maknanya tak ada menunjuk-nunjuk sangat lah. Kita maknanya sederhana lah. Banyak lagi kisah-kisah yang bila kita baca surah Kahfi tu, kita akan didudukkan pada maqam-maqam tu. Bukan sekadar baca banyak-banyak tu, tujuan dia kita dapat nanti dibagi wazidanahum huda, baru kita boleh baca maksud ayat yang kita baca tadi. Siapa yang nak bagi faham? Bila kita matikan diri, tak ada kedian, disucikan Allah, dileburkan Allah, baru kita faham yang kita baca nanti. Dia nak bagi faham. Tak sama. Ni hari lain, besok dia bagi. Ayat yang sama, dia bagi faham lah lain. Jadi itu saya cakap, Quran ni sangat hebat Quran ni. Tapi orang yang nak menjaga makam tadi, maknanya bukan sembah makam. Kita merasakan apa ayat ni. Contoh saya kat titik tadi kan. Kalau kita tak tahu titik, kita nampak macam titik tu tak ada makna. Hanya sekadar nak menunjukkan di atas tu huruf nun. Kita habis gitu. Tapi kalau kita betul-betul nak ke makam dia, Allah bagi tahu rupanya nun itu adalah nur. Titik tu sendiri adalah nur. Nur tu adalah tempat kita nak pergi, roh kita nak keluarkan daripada jasad kita balik. Nun, jauh di sana. Nun wal qalami wama yastur. So kita naik kenderaan tu maknanya sampai. Itu istilahnya, bukan Allah tu dia ada di atas, bukan makna istilah nun tu nun jauh di sana, Allah tu jauh, bukan. Maknanya bila kita dah keluarkan roh kita, sebenarnya semuanya tak ada binasa, tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak di mana-mana pun. Tapi dia meliputi dah, tak boleh nak cari. Semuanya dia. Bukan dia tu banyak. Semuanya menunjukkan berapa banyak. Jadi kita dah tak nampak lain. Bila duduk kat situ, Allah dan kita naik kenderaan Nur Muhammad tadi, kita sampai kepada Ahmad pergi Ahad, baru kita tahu semuanya adalah dia menceritakan. Jadi baru kita solat tadi, dia dengan dia. Kita dah tak rasa lagi. Itulah. Nun tu tempat fana. Tempat Allah nak suruh kita fana tu tenggelam kat nur tu. Maka dibawa yahdillahu linurihi, cahaya itu yang bawa kepada Allah. Lain tak boleh, mesti titik nur. Tapi titik tu kita kena kenal. Titik tu dia adalah Nur Muhammad. Dia dah gaib. Gaib tu, jadi titik tu bukan bertitik tanda gaib warna hitam, tetapi dia mengelilingi sekalian cahaya semua. Kalau siapa nampak cahaya tu, nur tu, titik tu, leburlah dia. Itulah cara Allah nak leburkan, fanakan kita. Yahdillahu, hanya aku yang boleh bawa kepada cahaya tu tadi. Kepada aku. Cahaya tu hanya boleh aku jadikan untuk bawa kepada aku, kata Allah. Yahdillahu linurihi may yasha. Jadi untunglah kita bawa, kita dah tahu. Mana orang yang sentiasa fana ni, sentiasa cahaya diri dia. Itu Nur Muhammad. Rasulullah SAW sentiasa bercahaya. Bayang-bayang matahari pun tak boleh. Dia lebih kuat cahaya pada matahari. Mana nak ada bayang-bayang? Jadi gitulah orang yang sama seangkatan gitu pun gitu. Jangan hilang dah semua. Bukan ada diri dia. Suluh pun tak boleh suluh dah. Sebab dia lebih cahaya. Nurun ala nur. Kalau matahari tu masih lagi berlapis-lapis cahaya lagi. Tapi bila dah Nur Muhammad ni, dia lapisan yang paling dekat dengan zat. Cahaya yang sangat. Matahari, kalau bulan keluar malam, matahari keluar, hilang tak cahaya bulan. Tapi kalau Nur Muhammad, hilang cahaya matahari. Begitu kuatnya cahaya Allah Ta'ala downloadkan kepada Nur Muhammad. Tujuannya untuk apa? Suluh kita, untuk kita pergi kepada Nur Muhammad, kenderaan tu, dan di situlah akan bawa kita di Sidratul Muntaha, maksudnya tempat yang sangat tak ada lagi tu dinding tu, makna tak ada siapa boleh masuk melainkan apa yang Allah Ta'ala panggil. Kalau Allah tak panggil, kau tak akan boleh
tembus. Macam malaikat Jibril kata, aku tak boleh masuk Muhammad, engkau yang dipanggil. Apa maksud dia? Maknanya kalau Jibril masuk, hancur. Tapi kalau dia dipanggil orang tu, pasti Allah akan membolehkan untuk aku dikenal, faham. Jadi beruntung kita dapat Nabi Muhammad SAW. Beruntung yang sangat besar sebab dia yang menjelaskan yang sebenar-benar hakikat, iaitu kita nak sampai kepada dinding zat tadi. Bercahaya, 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 bercahaya. Jadi mainan kita cahaya, cahaya, cahaya. Ada 70,000 lapisan cahaya untuk sampai kepada cahaya zat tu. Jadi kita tak boleh nak kenal zat tu, sebab dinding dia aja 70,000. Dan setiap satu dinding itu 70,000 tu jarak antara satu dinding cahaya dengan 500 tahun perjalanan. Bila kau nak sampai? Lepas tu ada 70,000 lah tu. Jangan mimpi lah kau nak sampai. Tapi cukup kita dapat satu aja dinding Nur Muhammad tu luar pun kita dah lebur. Jadilah. Tak. Dilebur, dibawa ke cahaya-cahaya yang lain, semua selamatlah kita. Tapi jangan sampai tak kenal kita cahaya tu. Dia tu ada di dalam qalbun kita. Dia sangat suci. Namanya Nur ni tadi Sirullah. Nur Muhammad juga nama dia. Rahsia. Apa yang tak berdasiasat qalbun dia, tak mau dia bersihkan, memang kita tak akan jumpa. Tapi kalau dah jumpa ni, geliga, jumpa ni, bidadari besar ni tadi, maknanya kita beruntunglah. Itulah Nur Muhammad, kita dah kenal yang itu di dalam roh. 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 Maknanya. Roh tu macam seolah-olah kita nak keluarkan sebenarnya. Roh tu dia boleh pergi mana-mana pun. Tapi dia bertempat di dalam qalbun. Dan dalam roh tu ada sirruh. Dan ketua Allah kata, wa yas'alunaka 'anir roh, qul ruh min amri. Roh ni urusan bila kamu dah dapat duduk kat roh tu, kamu dah tenggelam dalam rahsia dia akan bawa. Itu pasal orang kalau dia dah kenal diri dia, kenal roh dia, baru dia tahu dia tak ada. Yang uruskan diri dia adalah roh. Roh kita ni maknanya adalah hak Allah yang tahu. Ilmunya adalah tidak dibagi, melainkan sedih. Jadi sedikit tu tadi sebenarnya itulah kita mengetahui kita tak perlu ada kedirian. Roh tu tadi menyentuh nyawa, nyawa menyentuh kepada hati, hati menyentuh kepada tubuh. Jadi kita tahu kita tak ada apa yang ada roh rahsia Allah. Rahsia tu yang menggerakkan kita. Siapa rahsia tu? Tak lain akulah. Nak menyatakan diri, lain tak ada. Semua gitu juga. Apa pun makhluk yang Allah jadikan, semuanya kalau kita kaji, contoh di kepalanya ada otak, dalam otak ada manik, manik ada budi, budi ada sir, hayyu namanya, hidup. Dan tak lain yang hidup dalam tu adalah nur. Dan nur tu tak lain adalah daripada aku. Jadi semua benda yang Allah Ta'ala jadikan hidup, semua sekian alam ni, dia akan kembali kepada siapa yang jadikan. Jadi kita nampak benda tu bergerak, iblis, syaitan, jin. Sebenarnya siapa yang gerakkan? Bila kita dah kaji, semua sekali. Mana boleh sampai syaitan tu buat baik, dia tak baiklah tu. Tak, tu semua Allah dah bagi skrip dia. Dia bergerak atas izin Allah semua. Jangan kau panik lah. Jangan kau rasa dia tu ada kekuasaan. Kita kadang-kadang susah. Kita duduk, kita nampak makhluk tu ada kekuasaan. Itu jadi masalah kita sekarang ni. Tapi kalau kita dah duduk dengan Allah, kita dah tunggu arahan dia je. Kalau dia disuruh pancung, pancung lah. Kalau dia cakap. Kalau suruh sabar, sabar. Kalau kita, jadi kita ngikut betul-betul arahan dia. Tak kira dia apa makhluk pun. Kalau Allah Ta'ala kata, kita baik-baik lah. Kalau dia kata pancung macam Nabi dia. Macam Imam Mahdi kau datang ni. Dia suruh pancung lah. Kafarah dah tulis. Boleh ke ya Allah, aku bunuh. Dia tahu. Itu maknanya kita tak kenal Allah lagi. Dia zaman Imam Mahdi, dia tengok kafarah. Dia dah tebas lah. Antara cara jarak jauh ataupun cara senjata dia. Sebab dia tak boleh kita tunggu. Boleh ke tak boleh? Itu tak boleh. Kita kena balik nanti. Itu undang-undang dia gitu.
Itu aturan Allah betul. Itu pasal itu aja sekarang ni untuk nak dapatkan balik negara yang maknanya ikut khalifah yang betul-betul, iaitu imamah. Baru kita dapat rasa. Itu pun dapat rasa jadilah 10 tahun 9 tahun lebih Tuhan itu. Lepas tu nanti akan apa? Ya'juj Ma'juj akan keluar. Nabi Isa dengan Nabi dia juga yang apa? Kita kena ikut juga. Tapi yang membunuhnya adalah doa Nabi Isa. Allah turunkan binatang gigit. Tak tahu pasal mana satu binatang. Bila gigit, mati. Banyak Ya'juj Ma'juj ni. Saya dah cerita tu hari kan, Ya'juj Ma'juj ni banyak. Lebih banyak daripada manusia yang ada pada. Dan dia jenis manusia yang kelaparan, yang surakah, yang memang dia nak makan, dia makan. Ya Allah, manusia bersifat gitu. Allah jadikan untuk uji kita akhir zaman. Jadi nak tengok macam mana keimanan kita. Tu pasal keimanan orang yang ada pada pengakhir zaman ni 50 kali ganda macam sahabat. Sahabat tu dengan Nabi hebat dah. Hebat sahabat, kita tak boleh tandingi. Tapi bila tiba time Ya'juj Ma'juj Dajjal ni, kalau kita bertahan lebih dari 50 kali ganda daripada Nabi beritahu. Sebab susahnya nak orang yang pegang iman betul-betul ni zaman kita sekarang ni adalah orang yang tarah wali tu. Tengok. Tarah wali Allah. Itu dia pengikut Imam Mahdi tu. Semua wali-wali Allah. Teguhnya hati dia tadi. Surat Kahfi memang hari-hari dia. Dia risau je surah Kahfi dia. Surah Kahfi. Pasal sesuai pada waktu yang Nabi dah bagi tahu. Kita banyak amal kan. Zaman ni zaman keliling di fitnah. Keliling banyak semua orang dah kena fitnah dan membuat fitnah. Jadi macam mana kita nak berhidupan dengan orang macam tu? Tu Rasulullah kata siap-siapkan diri duduk dalam hutan. Cari, jangan campur sangat. Saya sekali-sekali keluar beli barang, masuk balik. Tapi saya tak cakaplah semestinya dalam hutan mana. Kalau dalam rumah pun buat gitulah. Kalau Allah kata Allah nak lindungkan rumah kau baca surah Kahfi, kau beli barang, kau jangan campur manusia balik. Kau lepak kedai kopi, kau nak ajak dia orang, ya Allah zaman kita ni, kau kena balik nanti. Dia akan, yang kau bagi tahu tu akan copkan engkau ni musuh dia orang nanti. Ya, saya dah kena sendiri, bukan cakap saya kena sendiri. Sekarang ni saya mana ada lagi dia. Kalau buka kedai kopi pun saya tak nak pergi dah. Allah tak suruh lagi dah. Cerita-cerita bab ni dah. Tak lama lagi Imam Mahdi nak keluar. Tinggal kita nak tebas je. Negara akan kucak-kacir bila matinya nanti Raja Salman. Sebab waktu tu nanti Tengku Mahkota, maknanya anak-anak raja 3 orang tu akan berbunuh untuk nak merebut kuah. Tapi seorang pun tak dapat, Imam Mahdi naik di Mekah, Kaabah. Waktu tu huru hara dengan banjir, dengan kepanasan yang kuat. Kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Sekarang tengok. Ya, pasal kita dah vaksin. Banyak yang dah vaksin. Dia tak terasa lah. Sebab apa? Benda Dajjal tu dah masuk. Dia kena rasuk macam dia tak ada apa. Tapi cuba orang tu dah vaksin, dia naturalkan balik. Baru kita terasa kita terasing. Automatik kita tak ikut golongan Yahudi, akuarium Yahudi. Automatik kita dah keluar. Baru kita nampak, ya Allah, cepat aku hapuskan. Kalau aku tak hapuskan, aku duduk dalam dia sekali. Saya ikut. Jadi kita alhamdulillah terkeluar. Walaupun dah divaksin, tapi Allah bagi penawar dia untuk lebuhan. Tapi orang yang tak percaya, vaksin ni baguslah tu, habis. Dia kena santau, dia kena rasuk, dia jadi zombie, dia tak sedar dia jadi. Kita menghadapi manusia macam tu. Dan lebih ngeri lagi, orang yang dah vaksin, yang perangai dia yakin pada vaksin tu, dia akan kata siapa yang tak vaksin maknanya menyusahkan kita lah. Dia kan. Sebab bos dia atas dah cakap macam tu. Jadi kita akan menyusahkan orang yang tak vaksin. Perkataan dia punya kurang ajar dia kan. Tu. Sangat menyusahkan kita.
Jadi kita akan menyusahkan juga orang yang tak ambil vaksin. Sebab dia menyusahkan orang ramai. Ya Allah, dah sampai tahap begitu, dia paksa kan. Jadi bagaimana kalau orang yang dah belum vaksin lagi, macam mana keadaan dia? Terhimpit tak? Susah tak pegang iman? Susah. Dah di boykot. Dalam satu kampung dia orang mesti tahu. Dia ni tak lepak kat kedai si Haji sini mesti tak vaksin ni. Dia ni tolak anti vaksin ni. Dah mula dia. Khabar-khabar masjid pun dia tak pergi, tengok dah tak nak campur masyarakat. Dah mula. Kita defeat. Padahal kita ni tak vaksin ni, kita nak selamatkan mereka, tapi dia dah anggap kita ni yang akan jadi perosak diri dia bagi kita. Bagi dia lah. Nampak jadi bahaya tak? Jadi tertekan setiap hari akan bertambah ramai lagi pandang kita, tikam kita, susunan kita macam mana nak halau kita daripada kampung. Sebabkan dia tak vaksin, maknanya belanja apa ni, sumbangan daripada kerajaan Dajjal ni tak sampai kat kita ni. Jadi lebih baik kita cari jalan macam mana kita nak keluarkan si Ajis ni supaya dia tak duduk kampung ni. Jadi kita boleh menerima daripada tentera Dajjal. Dia tak nampak je tu, dia anggap benda tu, sumbangan tu dia tak kira daripada siapa. Dia rasa orang ni nak menolong, dia fikir kita. Dia tak tahu itu daripada siapa. Ini yang berlaku kalau orang yang maknanya kalau tak vaksin ni, dan orang yang dah natural kan, baru dia nampak. Ya Allah, betul peritnya hidup. Peritnya hidup tadi. Besok dia cakap apa lagi? Kita akan denda orang yang tak vaksin. Sebab dia dah menyusahkan kita, kita nyusahkan dia, dan kita denda dia lagi. Kita buang negeri ke, buang. Dia akan jadi lagi gila babi lagi. Sebab dia dah dirasuk. Kita tengok muka dia pun dah. Tapi kalau kita duduk sama dengan dia, duduk akuarium dia, kita nampak biasa je. Sebab kita pun sendiri bertanduk. Tapi cuba kita keluar, baru kita, ya Allah, dia ni buruk betul lah. Selamat Allah, selamatkan aku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Komen. Tak nak jalan orang Yahudi, sistem Nasrani, Majusi yang sesat, aku tak nak, ya Allah, ghairil maghdub. Habis saja solat, duduk balik dalam akuarium Yahudi, sistem Yahudi. Apa WHO cakap, ya. Ulama-ulama pun ulama yang jenis su'unya, duduk bawah kaki pemimpin yang zalim, ampu sana, ampu sini, geranap. Jadi Nabi kata lebih aku takuti ulama daripada Dajjal. Dajjal mengerikan, ulama ni ni lebih mengerikan, kerana dia bersekongkol dengan, berduduk syarikat dengan Yahudi. Tapi lebih bahaya lagi. Sebab apa? Sebab digunakan ayat Quran dan hadis-hadis untuk menutupi, untuk membolehkan Yahudi ni tadi berkuasa terus, menipu, membohongi masyarakat. Kan lagi bahaya. Dajjal memang gitu. Kalau Dajjal turun, 600 ulama di kawasan tu akan tunduk dengan Dajjal. Punya hebat sihir Dajjal tadi. Ini baru kuncu-kuncu dia pun banyak ulama ikut tunduk. Apalagi kalau Dajjal, tak boleh nak cakap. Nabi kata kau tak akan boleh lawan dia. Kau pergi cari Imam Mahdi ikut. Larikan, jangan campur dengan dia. Kau campur dengan dia, nanti dia akan cari kau, dia akan suapkan maknanya dia punya ritual dia, suruh menyembah kepada dia. Jadi kau tinggal kelaparan, dia bagi makan. Kau kata baik nanti, yalah akulah Tuhan kau, apa yang kau nak aku boleh bagikan. Lama-lama tunduk kita tak nampak. Kita tak nampak yang dia tu bagi makan kita ni, bukannya kalau mi bukan mi, apa cacing kita makan. Tapi disihirkan, mi tu jadi apa, cacing tu jadi mi. Roti-roti tu macam-macam boleh jadi, bangkai apa ke, daging babi ke, ditukarkan jadi, dia sihir. Lepas tu, lepas kita dah makan, otak kita benak, kita kata dia Tuhan.
Macam tu sekali hebatnya sihir yang dibagi daripada Allah kepada Dajjal ni untuk menguji kita. Kita kena baca peristiwa akhir zaman supaya kita sebelum dia sampai kita dah bersiap. Itu orang mukmin, orang betul kenal diri, kenal Allah. Dia nampak dulu musuh nak datang. Serangan Dajjal ni dia dah tahu dulu. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia dah kena dah lingkup pun dia tak sedar. Ni banyak kita hadapi manusia yang begini. Kita nak jelaskan pun dia susah. Kita nak pelan-pelan nak rangkul dia, bawa dia keluar dulu dari akuarium Yahudi. Bapak dia keluar je, bawa suruh dia tengok, baru dia faham. Kalau dia duduk dalam tu, ibaratnya kau pergi kat tong najis, kau pergi tembak, nak bersih lah kau dengan kau seri najis tu masuk. Ibarat dia gitu. Jadi kau tak boleh duduk dalam tu tembak. Kau bagi tali, kau dia luar, suruh dia keluar. Tarik keluar dia dulu. Bersihkan